Sebaik tiba dari bumi Borneo dari jelajah pramusim di Thailand, Dato' Ong Kim Swee meneliti keperluan menambah kudrat pemain sama ada bakat tempatan ataupun asing. Ini bagi hadapi Liga Malaysia 2023 serta juga kancah Piala AFC buat kali pertama sejak 28 tahun lalu. Seperti sedia maklum, pendekatan Kim Swee untuk memanggil bekas pemainnya ketika bersama Harimau Muda jadi persoalan. Sama ada kelompok pemain ini masih relevan atau sekadar mengumpul kuda tua. Dan Kim Swee terpanggil untuk menjawab tanggapan ini sambil menegaskan kepentingan pengalaman beri mereka ditagih bagi mengharungi musim yang panjang. Kita tahu para pemain ini seperti Irfan, Kumaran, Daniel Hakim dan sebelum ini Gary, di mana mereka ini mempunyai pengalaman yang luas ya dalam kejohanan-kejohanan antarabangsa di peringkat umur, dan mereka merupakan antara para pemain yang bersama pasukan Harimau Muda dahulu. Jadi amount ataupun pengalaman yang mereka ada mungkin tidak dapat daripada pemain-pemain lain. Dan apabila bersama saya kembali, dah tentu saya akan memberi satu objektif pada pemain-pemain ini agar mereka dapat bangkit semula. Dan bagi saya, mereka bukan berada dalam kalangan dalam penghujung kerjaya mereka, tetapi mereka dalam peak. There's no such thing of DNA of me. There's no such thing of DNA sesiapa pemain. Bagi saya, DNA is about a collective. Ya. Terutama bukan sahaja menunjukkan prestasi yang baik padang. Itu merupakan perkara yang paling mustahak bagi saya. Biarpun ada kabar angin yang mengatakan pengurusan tertinggi Sabah sedang meneliti kebarangkalian menambah pemain import, buat masa ini Kim Swee ada jawapan tersendiri mengenai spekulasi ini. Kita masih lagi mempunyai beberapa kota, but we are looking at the situation daripada segi posisi yang kita nak. Kita ingin lihat sumber kewangan kita juga. Kita tak boleh membelanja dengan sewenang-wenangnya. You tahulah kan, kalau kita beli yang semua pemain bukan murah. So kalau yang mahal sama ada kita mampu ataupun tidak. Itu terpulang. No such thing. Ada pun boleh dapat 9 import tetapi dengan bajet yang kita mampu. Bukan tak boleh. You can, but kalau you dapat yang harga macam ni, you satisfied dengan the performance or you have other plan. So itu terpulang. Baik, menjelang saingan sepak bola Liga Malaysia, kita bermula nanti 24 Februari ini dengan aksi sumbangsih antara JDT dan juga Terengganu FC. Sekarang ini, hampir kesemua pasukan sedang gairah memburu pemain-pemain import dan ada laporan daripada minggu yang lalu kita bercerita panjang Dayang mengenai pemain import Liga Malaysia. Baiklah, dan untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang isu yang hendak kita kupaskan dengan lebih mendalam ini, kita bersama dengan tetamu Nadi Arina pada hari ini, iaitu wartawan bola sepak Nadi Arina, Fina Nasrom. Hai Fina. Hai. Sihat? Sihat. Busy? Hampir terlupa jalan ke ofis. Sebenarnya hari pertama saya selepas bercuti panjang. Okey, baik. Harap tak lupalah tentang Liga Malaysia. Tak adalah apa. Okey, baik. Sebab tu kita kat sini kan. Betul. Okey, Fina. Okey. 9 kota import untuk musim 2023 ini. Ada pasukan yang sangat cenderung sekarang ini memburu pemain-pemain import. Ada pasukan yang masih belum umum, mungkin faktor keuangan. Tetapi bagaimana Fina melihat kecenderungan pasukan-pasukan ini membawa pemain-pemain import? Bila 9 kota ni, makna mereka macam, mana nak cari, kita ada bajet dan sebagainya. Macam mana, Fina? Kebijaksanaan management memainkan peranan. Doesn't mean 9 kota itu perlu dipenuhkan. Saya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh Dato' Ong Kim Swee yang mengatakan merujuk kepada financial kita juga, financial mereka juga. Sama ada perlu ataupun tidak, dan bagaimana pula kualiti yang ditampilkan oleh pemain-pemain ini. Sekiranya kualiti mereka hanya suam-suam kuku, baik kita tumpu dan fokus kepada pemain lokal yang sebenarnya memiliki prestasi yang cukup memberangsangkan, yang mampu membawa pasukan ke peringkat yang lebih baik. Jadi kita jangan terpesona dengan aura pemain import yang mungkin akan memberikan dua sahaja impak, sama ada berkesan ataupun tidak. Kalau berkesan, laki untuk pasukan itu, tetapi kalau tidak, bermakna ia satu pelaburan yang merugikan.
Okey, Jadi maksud saya dekat sini tak perlulah untuk mana-mana pasukan berasakan mereka perlu untuk memenuhi kuota yang telah pun ditetapkan itu, kerana sekali lagi saya ingin tegaskan kebijaksanaan management perlu memainkan peranan. Mereka perlu tahu keperluan pasukan dan juga apa yang boleh dibentuk oleh jurulatih yang ada. Jadi combination of players tu adalah sangat penting. Okey, sebenarnya tadi laporan Fina berkenaan dengan pasukan Kuching City di mana Irfan Bakti mengatakan bahawa pemain import pada pasukan tu dalam pre-season pun ada yang kurang memberangsangkan. Betul. So adakah ini memberi indikasi bahawa kita memanglah ada pemain import tapi tak semestinya hasil dia ataupun wow factor dia adalah seperti yang kita harapkan. Maybe certain club ni ikut trend. Betul. Dia ambil import sebab dia tengok tim yang maybe ada financial yang besar, ambil player import dia pun nak juga, tetapi maybe tidak seperti yang diharapkan Fina. Betul. Seperti mana yang diberkatakan oleh Coach Irfan Bakti tadi pun, dia memiliki 2 pemain import yang cukup bagus, especially di bahagian serangan. Namanya adalah Sudi Abdallah dan juga Sirajuddin Kuzayev. Kedua-dua pemain ini memiliki prestasi yang cukup baik, tetapi kelebihan itu hanya bersifat ataupun individu sahaja. Jadi in term of blend bersama dengan pasukan itu masih belum nampak. Jadi Irfan memerlukan sedikit masa. Sedikit ke banyak? Dia sekarang ni Irfan hanya ada 3 minggu saja untuk mempersiapkan pasukan. Jadi dalam tempoh 3 minggu itu, by hook or by crook, kedua pemain ini perlu bersedialah. No choice. Dan saya tertarik juga apabila Irfan sendiri tidak berselindung apabila beliau tidak berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh Celio dos Santos yang merupakan pertahanan pasukan Kuching City, di mana ia mungkin akan membawa kepada perubahan pemain import mereka dalam masa terdekat ini. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh pelaburan yang perlu diambil kira oleh pihak manajemen. Mungkin mereka ada nama, tetapi mungkin dari segi faktor cuaca ataupun pasukan itu sendiri, pemain itu sendiri, kelebihan yang ada pada pemain-pemain ini tidak dapat diterjemahkan dengan sebaiknya ataupun mereka mungkin memerlukan sedikit masa lah. Jadi sekali lagi berbalik kepada kota 9 pemain import yang kita bincangkan dalam soalan pertama tadi, again, tidaklah semestinya 9 kota itu perlu dipenuhi, tetapi perlu dinilai dari pelbagai faktor dan mengikut jangan financial pasukan itu sendiri. Nampak tim lain buat ambil 9 player, Saya dia bukan pun apa ambil yang 9. saya risau nanti hujung-hujung ada masalah gaji. Itu yang yes. awal-awal pun dah nampak. Awal musim, tengah-tengah musim pun dah ada masalah untuk bayar gaji. Okey, baik. Terima kasih Fina. Kita cuba nak bersama sekarang ini dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Kalau boleh kita nak dapatkan Mawi sekarang ini. Hello Mawi. Assalamualaikum. Apa khabar Mawi? Ya, Waalaikumsalam semua. Okey, nak dengarkan audio Mawi dengan lebih jelas Okey. lagi. Mawi boleh dengar kami di sini ya? Ya, dengar clear. Okey, baik Mawi. Kita bicarakan tentang tonggak import untuk saingan Liga Malaysia. Baik. Minggu lepas, minggu sebelumnya dan minggu ini kita bercerita tentang kemasukan pemain import. Saya nak tanya satu Mawi. Sekarang ini kecenderungan untuk pasukan membawa masuk awang import daripada benua Afrika semakin berkurangan, di mana sudah mula ramai pemain-pemain import daripada Eropah membanjiri Liga Malaysia. Okey. Jadi bagaimana Mawi melihat situasi dan juga senario ini Mawi? Okey, selalunya Akbar, pemasukan ataupun dari mana datangnya pemain import ni of course terletak kepada kehendak first mesti ketua jurulatih. Dia nak ikut kualiti pemain itu datang daripada mana ataupun dari segi kekuatan fizikal. Kalau selalunya diambil kira lah pemain daripada Afrika ni, daripada berkulit hitam ni, dia akan menggunakan satu tenaga yang luar biasa ataupun faktor fizikal yang mereka akan menang. Contohlah kita ambil seperti di Negeri Sembilan, Aaron Gulon yang memiliki satu tubuh besar yang tegap. Mungkin itu salah satu dia yang penyebab untuk beraksi baik, untuk memberikan saingan di dalam liga itu dengan pemain-pemain yang sedikit lokal dan pemain import yang ada pada pasukan sekalian untuk bersaing dengan pemain import walaupun di mana-mana di Eropah. Okey, kita dapat lihat bahawa kalau dilihat daripada 3 tim yang kita analisis ni, ya sudah tentu tiga pasukan ni semua ada ambil antara pemain Afrika, daripada Australia, daripada Eropah. So saya jangkakan bahawa antara faktor awal tiga pasukan ni ambil pun ada sebab. Saya pun setuju dengan Bina tadi dan Dayang pun ada sentuh pasal
kekuatan ataupun bajet daripada pasukan itu penting. Of course, kalau kita nak pemain yang lebih kualiti, yang ada standard, of course kita kena kos yang tinggi. Tetapi untuk ambil pemain yang pertengahan, memiliki harga yang standard, jadi itu saja yang kemampuan pada kelab. So untuk 3 pasukan ini saya ambil kira, saya tertarik dengan pasukan Kelantan terlebih dahulu. Mungkin dalam pergerakan senyap-senyap ada coach Korea bawa masuk try to be pemain Korea berada di situ. Kemudian membawa masuk ketua pasukan mereka lama Mario yang memiliki satu standard kualiti yang baik di kawasan tengah. Kemudian untuk Sabah saya sentuh sikit pasal pemain import baru yang dia ambil masuk, dan saya dapat jangkakan bahawa 6 pemain import yang ada pada pasukan Sabah mungkin patut ditambah, dan Dato' Ong sendiri pun menafikan bahawa dia perlu menambah pemain di situ. Dan untuk pasukan Kuching, saya tengok ini mungkin pasukan yang memiliki sedikit faktor bajet yang kurang, tetapi masih lagi perlu untuk mendapatkan pemain import berkualiti dengan baik. Okey, berbalik kepada perbincangan kami tadi ya Mawi, 9 kuota import. Adakah perlu setiap pasukan memenuhi 9 nombor angka 9 ni Mawi? Okey, dia selalunya daya terletak pada pengurusan manajemen ke mana hala tuju pasukan itu yang dia nak capai dalam perjalanan liga. Saya ambil kira untuk 9 ni nak cukupkan kota, lebih tertarik pada pasukan Sabah lah. Kerana dia akan tambah plus minus game dengan AFC. So untuk menjadikan 9 tambah tu saya amat setuju. Tetapi kebergantungan kepada pengurusan Sabah yang memiliki dana ataupun duit yang cukup. Tetapi untuk Kelantan saya tengok mereka dah ada 7 pun sekarang. Hanya ada baki 2 kalau mereka nak tambah. Nampak lebih konsisten nak mengejar tempat di liga di dalam Liga Super nanti. Tetapi untuk pasukan Kuching, saya tak nampak keperluan yang mereka ada. Bukan menidakkan mereka. Of course saya jangkakan faktor kekangan bajet tu ada. Tetapi untuk di mana ada 7 kelab tu sendiri, jika dia ada 9 pun, tetapi untuk bersaing dengan pasukan yang mungkin dah lebih stable dan mungkin lebih beraksi dengan lebih berpengalaman dalam liga cukup sukar, jadi mereka perlu melihat di mana standard mereka berada dekat situ. So saya dapat jangkakan bahawa ketiga-tiga pasukan yang kita bincang ni ada keperluan masing-masing, ada mengikut posisi dan kehendak masing-masing, tetapi lebih kepada pasukan Sabah yang mesti memerlukan cukup 9 kotak itu. Okey, Mawi, saya nak tanya sebelum kita bersama dengan Fina Nasrom, apakah jumlah pemain import yang ada pada setiap pasukan itu boleh menjadi jaminan bahawa mereka adalah pasukan yang bakal memberi cabaran? Contoh, pasukan itu ada 7 import, ada 8 pemain import. Apakah mereka ini pilihan sebenarnya untuk berada dalam kelompok atasan, ataupun itu sebenarnya bukan jadi penentu? Yang menjadi penentu sebenarnya adalah keserasian, even though tak ada pemain import. Oh, baik Coach Akbar. Saya setuju. Tidak ada penentu yang menyebabkan pemain import ni 9 atau 7 ini akan membantu pasukan. Saya tak nampak penilaian itu boleh berlaku dalam kelab. Sebab of course dalam permainan 11 orang beraksi. Bukan mereka, kalau pemain import ni semua, contoh pemain import ni semua diturunkan, itu tak menjadikan satu pasukan itu akan menjadi kuat. Tetapi pada saya lebih melihat kepada pasukan yang berada dalam satu kelompok elit ataupun 1, 2, 3, 4, 5 dalam liga kita ambil tahun lepas punya standing. Jika seperti contoh Kuching City, Kelantan untuk bersaing dengan pasukan yang ada elit dan pemain import berkualiti dalam Liga Super nanti, saya jangkakan begitu sukar sebenarnya. Walaupun kehadiran pemain-pemain import ini akan membantu, tetapi pada masa sama kita akan risau juga nanti faktor kecederaan, faktor keserasian mengambil masa di dalam pasukan untuk bermain dengan lebih baik. Dan jangkaan saya takut kepada perkara ini akan jadi satu perkara yang bukan menyusahkan, tetapi percaturan jurulatih itu untuk menurunkan mereka sama ada jadi atau tidak. So pada pendapat saya, untuk ada dalam 7 atau 9 pemain import ini bukan terletak pada mereka, tetapi letaknya pada konsisten pasukan itu sendiri nanti. Okey, kita jangan lupa kita ada Fina juga dekat sini. Fina, kalau kita lihat kepada grafik yang kita kongsikan tadi ya, kebanyakan pemain import usia mereka adalah agak berusia lah, lebih daripada 30 tahun. Mario 29. Yes. Ada pemain yang 31 dah. Early 30s, late 30s pun ada juga. So adakah ini bermakna bahawa pemain-pemain posisi yang sama tetapi pemain lokal
tak mampu nak bersaing ke untuk diserap masuk, untuk diambil oleh kelab-kelab ni, Fina? Adakah itu maksud di sebalik pengambilan import ini? Saya tak bersetujulah kalau kita mengatakan pemain-pemain yang kita ada ini, maksud saya pemain lokal yang kita ada ini sebenarnya tidak mampu untuk menyaingi. Kerana kadang-kadang tu impak daripada pemain lokal juga sebenarnya lebih berkesan. Okey, saya ambil contohlah kalau pasukan PJ City sebelum ini, mereka tidak memiliki pemain import. Mungkin mereka tidak boleh berada dalam kelompok tiga terbaik ataupun 4 terbaik, tetapi mereka berada di pertengahan liga. Yes. Maksudnya di sini pemain lokal ini mampu untuk bersaing, tetapi jika ada import yang boleh dikatakan membawa gen yang berbeza daripada Asia, mungkin itu akan memberikan orang kata injection yang cukup baiklah untuk pasukan itu. Bukan untuk menafikan kemampuan pemain import, tetapi dalam masa yang sama saya juga bimbang seandainya terlalu banyak pemain import diketengahkan dalam saingan liga, apa yang ada untuk pasukan negara, kerana kita memerlukan pemain-pemain lokal ini untuk menggembeling tenaga di pentas antarabangsa. Jadi kalau untuk membincangkan perkara ini mungkin kita sudah pun terlambat kerana liga sudah pun mahu bermula. Cumanya kita mengharapkan percaturan yang lebih baik daripada semua pihak agar tidak ada mana-mana pemain yang memiliki kriteria yang cukup baik untuk diketengahkan ketinggalan kerana terlalu ramai pemain import yang lebih diberikan tanggungjawab di atas padang. Jadi itu yang kita tidak mahu berlakulah. 16 pasukan 14. 14. Okey, 14 kalau kita kali dengan 9 pemain import sudah 100 lebih pemain import yang akan ada di dalam liga. Saya risau Akbar nanti highlight nanti lebih kepada pemain import daripada pemain lokal setiap minggu. Liga Malaysia tapi bukan wajah pemain Malaysia. Kita kena tunggulah itu. Tetapi Mawi, saya nak bicara mengenai pasukan PDRM ni lah. Mungkin nak minta pandangan daripada Mawi lah. PDRM ni the corps Laporan daripada Fadilul Suhaimi minggu lepas mengatakan bahawa PDRM ni sudah ada 5-6 pemain import yang berjaya mereka pancing. Ini satu yang mengejutkan ya, pasukan seperti PDRM ni ada bajet yang cukup selesa Mawi ya untuk mereka membawa pemain import berbanding dengan pasukan Negeri Sembilan. Setakat ini Negeri Sembilan saya belum dengar ada lagi pemain import, tapi Herat Gurun dah disebut oleh Mawi. Okey, PDRM Mawi. Okey, pada saya ya betul, mungkin agak bukanlah mengejutkan. Of course untuk menguatkan pasukan kita kena cek bajet, kita kena cek duit untuk menampung pasukan untuk bersaing kali ini cukup berbeza dalam Liga Super. Apa yang menarik untuk pasukan PDRM ni, ya saya jangkakan satu pembaruan yang perlu mereka ada, perlu pun masuk. Sepatutnya pada saya bukan saja PDRM, semua pasukan kena ada pemain import yang berkualiti. Termasuk PDRM yang mereka lakukan. Kalau dah ada 6 sekarang, saya rasa pada permulaan ini cukup dia mengimbangi kedudukan dalam mengikut posisi itu Akbar. Saya tertarik kerana kalau nak ambil faktor pemain import ni, saya suka lebih kepada faktor posisi itu lebih penting. Di mana susunan dia dekat mana, pemain yang berkualiti bagaimana, kehendak pasukan yang lebih mana yang kita perlukan pemain itu ada berada dalam tim. So untuk PDRM sendiri sudah tentu untuk bersaing sekali lagi dalam Liga Super cukup berlainan, cukup berbeza dalam Liga Perdana pada tahun sebelum ni. Dan saya dimaklumkan juga bahawa perlawanan pertama mereka akan berdepan dengan pasukan Sabah di Sabah. Jadi ini bukan satu laluan mudah untuk mereka, dan untuk membawa masuk tadi 6 orang pemain itu pada saya cukup untuk memadai mereka boleh bersaing dalam Liga Super nanti. Okey. Baik, kita ada banyak. Sebenarnya saya tak puas nak bicara dengan Mawi dan juga Fina Nasrum. Sebab saya nak tanya who's the best transfer setakat ini lah untuk pemain import. Bukan best transfer maksudnya bawa masuk. Ini bukan soalan tapi saya nanti nak sambung lah. Tetapi saya pun ada banyak benda nak share. Saya nak tanya juga, pemain import ni dah ada kat Liga Malaysia tapi dia pindah pasukan lain. Itu mungkin akan Okey, tak apa, sabar. Kita seronok simpan. untuk kita bicarakan. simpan Apa pun terima kasih. Asrul Bakiri sudi bersama dengan kami. Kita sambung lagi untuk episod yang seterusnya. Thank you Abang Mawi dan terima kasih juga kepada Fina Nasrum Terima kasih sudi juga bersama Fina dengan Nasrum. kami. Tak puas Tak puas. Besok kita bagi.